Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu teruskan dengan matematik pengguna bahagian yang kedua. Cikgu akan ajar awak tentang percukaian. Standard pembelajaran pada hari ini ialah menghuraikan pelbagai cukai dan seterusnya. Apakah kesan pengelakan cukai tersebut dari aspek perundangan dan kewangan? Objektif pembelajaran memahami dan menggunakan konsep menghuraikan pelbagai cukai dan seterusnya. Kesan pengelakan cukai tersebut dari aspek perundangan dan kewangan dan seterusnya. Kriteria kejayaan. Anda akan dapat menjawab 3 soalan berkenaan dengan percukaian dan kesan pengelakan cukai dari aspek perundangan dan kewangan. Apakah jenis-jenis cukai dan kesan pengelakan cukai tersebut dari aspek perundangan dan kewangan? Terdapat pelbagai cukai yang kita akan belajar di dalam pelajaran tingkatan 5. Antaranya ialah kita belajar mengenai cukai pendapatan. Cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperolehi oleh seorang individu bergaji atau sebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Sebagai contoh, kalau cikgu yang layak akan dikenakan cukai pendapatan. Baiklah, setiap individu yang bergaji dan syarikat yang memperolehi keuntungan dikendaki mendaftar sebagai pembayar cukai, mentafsirkan pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. Sebagai contoh, kalau kita berniaga, kita kena bayar cukai pendapatan dan sebagainya. Laporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan dan rebate dengan mengumpulkan borang nyata cukai pendapatan PNCP sama ada melalui borang ataupun secara elektronik melalui internet EZ Hasil. Baiklah, EZ Hasil ni pelajar, dia merupakan salah satu media elektronik yang digunakan oleh kebanyakan pekerja yang mempunyai pendapatan untuk mengisi borang potongan ataupun borang cukai pendapatan. Di situ kita cuma isi dan mereka melalui EZ Hasil ni dia akan mengira sendiri berapakah cukai yang perlu dipotong. Sistem taksiran sendiri digunakan. Pembayaran cukai perlu taksis sendiri, simpan rekod dan seterusnya membayar cukai pada amount tertentu. Taksiran sendiri, membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan. Taksiran dilakukan untuk tahun sebelumnya, misalnya taksiran tahun 2019 dilakukan pada tahun 2020. Sebagai contoh, ini tahun 2021. Okey, tahun depan 2022 akan kita buat taksiran untuk tahun 2021. Tarikh akhir penghantaran borang taksiran BNCP dan pembayaran cukai untuk individu tidak menjalankan perniagaan borang BE pada 30 April, manakala individu yang menjalankan perniagaan borang B pada 30 Jun. Jadi ni ada dua keadaan. Keadaan dia yang pertama, jika tidak menjalankan perniagaan pada bulan April dan pada bulan Jun bagi yang menjalankan perniagaan. Simpan rekod. Semua dokumen seperti borang dan risit-risit asal perlu disimpan selama 7 tahun. Jadi contohnya macam cikgu ada risit kesihatan untuk tahun semasa. Untuk tahun 2021 lah tahun ni, cikgu beli buku, cikgu beli alat sukar, cikgu beli keperluan kesihatan dan sebagainya. Cikgu bayar zakat dan sebagainya. Risit-risit tu cikgu kena simpan selama 7 tahun bagi tujuan jika ada taksiran oleh lembaga hasil dalam negeri. Okey, bukan senang memang susah. Jadi orang yang bekerja
pun kena bayar cukai. Kenapa kena bayar cukai? Ya, untuk pembangunan negara. Pembayaran cukai boleh dibuat secara sekaligus kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN ataupun melalui potongan cukai bulanan PCB namanya. Okey, macam cikgu bayar cukai tiap-tiap bulan dipotong sebanyak hampir kepada RM400. Okey, jadi bila di akhir tahun nanti, bulan 4 nanti, kita buat taksiran sendiri, nanti berapa yang banyak kita potong nanti akan dipotong dan lebihan itu akan dipulang balik kepada individu tersebut. Okey, siapa yang mengutip cukai? Iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Okey, kalau dekat Pontian ni, kat mana LHDN berada? Ya, betul, dekat kawasan Al-Ihsan, depan bus stop. Situlah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kalau di negeri Johor, di kawasan dekat Angsana itu, depan tu ada bangunan tinggi, itulah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Apakah kesan pengelakan cukai? Maksudnya, jika kita tak bayar cukai, apakah kesan dia? Yang pertama, jika tidak memaklumkan layak dikenakan cukai, okey, hukumannya didenda sebanyak RM200 hingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-dua melalui Perundangan Akta Cukai Pendapatan 1967. Jika tidak melaporkan pendapatan sebenar di BNCP, maka boleh didenda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Nanti dia kira berapa yang salah, berapa yang tak betul. Seterusnya, memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain boleh didenda sebanyak RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor, dan sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai dan boleh didenda sebanyak RM1,000 hingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan penalti 300%. Nampak kita tak bayar cukai, kita tak rasa apa kan? Tapi kesannya memberi kesan yang amat-amat besar kepada diri sendiri, diri seseorang itu jika dia sudah bekerja dan layak untuk ditafsir dan dikenakan cukai. Okey, dia ada cara-cara dia. Okey, nanti you dah kerja, you tahulah macam mana yang dikenakan. Awak kena cukai, awak tak kena cukai dan sebagainya. Baiklah pelajar. Cukai yang kedua, tadi cukai pendapatan. Cukai yang kedua ialah cukai jalan. Cukai pendapatan awak tak biasa dengar sebab awak tak mengalaminya. Mungkin ayah dan ibu awak yang bekerja, mungkin awak pernah dengar lah. Okey, cukai jalan ni yang biasa yang awak tengok macam rotek kereta. Itulah rotek kereta, rotek. Sekarang cukai motor tak ada kan. Cuma kereta, kenderaan bermotor. Okey, cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan, biasanya 1 tahun. Tarikh tersebut tercetak di atas resit cukai jalan. Lesen kenderaan motor yang wajib dilekatkan atau ditunjukkan pada kenderaan. Okey, wajib dipaparkan. Ini rotek, insurans kenderaan berbeza. Insurans kenderaan tu lain, itu pampasan. Cukai jalan ini, yang kenderaan di atas kereta ni kita kena cukai jalan. Kalau tak nak bayar cukai jalan, tak payah kita pakai kenderaan bermotor. Kenderaan yang cukai jalan telah tamat tempoh lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspakom. Apa itu Puspakom? Ialah satu kawasan di mana semua kenderaan yang tidak ada cukai jalan ini untuk diperiksa semula supaya diikut spek dan sebagainya. Okey.
Laporan pemeriksaan Puspakom dan bayaran cukai perlu dihantar ke Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ untuk mengaktif balik cukai jalan. Tujuannya untuk dia dah tak ada cukai jalan, jadi dah kena aktifkan balik, kena hantar ke Puspakom. Ini masalah kalau kita ada kereta-kereta lama, tiba-tiba kita lupa nak hidupkan rotek kereta kita. Okey, kita dah tukar warna merah. Asalnya warna putih kereta kita. Dah tukar warna merah. Kena pakai warna putih untuk kita lulus mendapat cukai jalan itu. So, berhati-hati jika tamat tempoh cukai jalan, terus kita kena renew. Kita perbaharui cukai jalan kita. Okey. Sekiranya cukai jalan tidak dibayar, kenderaan itu tidak dibenarkan untuk berada di atas jalan raya. Jika tak ada juga yang berjalan di atas raya. Itu kalau berlaku apa-apa, tanggungjawab sendiri. Siapa yang mengutip cukai jalan? Ya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Kesan pengelakkan cukai, tak nak bayar cukai jalan. Menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah boleh didenda tidak melebihi RM2,000. Bayar cukai cuma 100 lebihnya. Tak ada, kena tertangkap, bayarlah RM2,000. Okey. Seterusnya, cukai pintu. Ini cukai pintu ni cukai, contohnya di rumah-rumah taman perumahan ada cukai pintu. Okey, cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau hartanah, rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial, tanah kosong untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Benda ni kita nampak dekat taman-taman perumahan. Okey, kalau kat taman-taman perumahan tu ada cukai pintu. Cukai tu untuk apa? Untuk bayar majlis daerah. Okey, untuk dia bersihkan longkang kita, angkut sampah tiap-tiap minggu. Okey, bersihkan, potong rumput dan sebagainya. Cukai ini dikenali sebagai cukai taksiran. Tak panggil cukai pintu, cukai taksiran. Siapa yang mengutip? Pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah. Biasanya cukai taksiran ini atau cukai pintu, orang kata dia bayar sebanyak 6 bulan sekali. Macam cikgu bayar tiap-tiap 6 bulan sebanyak lebih kurang RM220. Dia berdasarkan kepada jumlah nilai rumah yang kita duduk. Makin mahal rumah kita duduk, makin tinggi dia punya cukai taksiran dia. Apa kesan pengelakan cukai? Pengelakan cukai yang pertama itu, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, kita panggil tunggakan. Notis dalam borang E akan dikeluarkan hanya amaran. Okey. Masih gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis diserahkan, waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih boleh disita. Disita ni maksudnya apa? Boleh ambil boleh oleh siapa? Oleh majlis daerah. Apa itu waran tahanan? Waran tahanan ialah surat kuasa yang membolehkan pihak berkuasa tempatan menyita barang-barang yang ada di dalam bangunan melalui pendaftar Mahkamah Tinggi mengikut Seksyen 151. Apa yang ada kat rumah kita? Peti sejuk, TV, aircon, semua sekali kenderaan akan disita, akan diambil semuanya. Seterusnya, okey, kalau kita dah bayar baru dia pulangkan balik kita punya barang-barang kita. Okey, alright. Seterusnya, cukai tanah. Cukai tanah. Okey, ni cukai yang ketiga. Tadi cukai pendapatan, kedua cukai pintu, yang ketiga cukai tanah. Cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Siapa yang kat rumah awak ada tanah, kena bayar cukai tanah. Dekat pejabat tanah, bayar tiap-tiap tahun kena bayar. Cikgu yang tak ada tanah pun kena bayar sebab cikgu beli taman perumahan pun kena bayar cukai tanah. Cukai ini ditafsirkan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965.
Siapa yang mengutip cukai? Seperti yang cikgu cakaplah, di pejabat tanah dan galian. Kesannya, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, notis tuntutan borang 6A akan dikeluarkan. Masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh dinyatakan dalam notis tuntutan, maka tanah boleh dirampas atau dilucut. Okey. Cukai petak merupakan cukai yang dikenakan kepada hak milik strata, misalnya pangsapuri dan kondominium, bagi menggantikan cukai tanah. Yang duduk kondominium, pangsapuri, rumah pangsa, tak ada tanah tapi kena cukai petak. Cukai yang dikenakan kepada orang yang duduk di pangsapuri ataupun kondominium. Okey. Cukai yang cikgu terangkan pada hari ini. 3 cukai pendapatan, siapa yang mengutip cukai pendapatan? Cukai jalan, siapa yang kutip cukai jalan? Cukai tanah, siapa yang kutip cukai tanah? Cukai pintu, siapa yang kutip cukai pintu? Okey, so di sini saja taklimat cikgu. Nanti pada bahagian yang ketiga, cikgu akan terangkan cukai-cukai yang lain. Sebelum itu, saya harap pelajar soalan nombor 4 melengkapkan setiap yang berikut. Melengkapkan kesan daripada mengelak dari membayar cukai pendapatan. Nombor 6, sila jawab untuk cukai jalan. Nombor 7, cukai pegangan hartanah rumah kediaman, cukai pintu ya. Dan mengelak daripada membayar cukai pintu, cukai tanah dan bayaran cukai yang tidak dijelaskan. Saya harap pelajar dapat siapkan dan hantar kepada cikgu untuk cikgu nilai tahap penguasaan. Sekian, terima kasih.